wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, macam biasa nama aku Cak. Pada hari ini aku nak share mengenai satu topik berkenaan engineering matematik, di mana topik ni ada pada matematik form 3 mengenai algebra. So, apa tunggu lagi? Let's go. Okay, sebelum kita start kepada dia punya operation, kita tengok pada pengenalan dululah. Pengenalannya, first kita akan tahu dia punya setiap huruf merupakan perkali bagi satu. Means macam contoh ni saya bagi B adalah 1. So contoh yang kedua pula saya bagi kat sini adalah B tambah B sama dengan 2B. Dia tak kisahlah huruf apa pun, A ke, B ke, C ke, at least setiap ini mewakili 1. Alright, kita tengok pada expression yang pertama, iaitu addition. Addition ni means tambah. Okay, kita tengok pada soalan yang pertama, kita ada 6M tambah dengan 7N tambah dengan 3M tambah dengan 2N. So, first kali kita kena asingkan dululah dia punya perkali dia. M. So, 6M tambah dengan 3M. Lepas tu ambil pula kita yang tak tanda ni, tambah dengan 7N tambah dengan 2N. So, selesaikan seperti biasa. 6M tambah 3M sama dengan 9M. Lepas tu tambah, ini procedure. So, 7N tambah dengan 2N sama dengan 9N juga. So, inilah jawapan dia. Okey, kita tengok pada expression yang kedua, iaitu subtraction ataupun tolak. Kita tengok pada soalan, dia ada bagi 2B tolak dengan 3B. So, jawapan dia adalah negatif B. Buat apa? 2 tolak 3 jadi 1 kan. So 1 ni adalah huruf lah. Huruf sama dengan 1. Macam saya terangkan tadi tu lah. So inilah jawapan dia. Okey, nombor 3 ni adalah kita tengok pada dia punya multiplication, itu praksi darab. First kali soalan ni kita akan kena tengok dia punya kuasa lah. Kuasa dia. So ada 3 dengan 4. Apabila kita tengok kuasa antara 2 ni, dia bukan darab tau, dia akan jadi tambah antara 2 ni. Jadi kita tengok pada 2 ni, kita akan tengok dia punya darab lah. Darab ni means kita akan kembangkan seperti awal. Kita akan kembangkan seperti biasa, ni darab dengan yang ni. So first kali macam saya cakap tadi, 3 tambah 4 sama dengan 7 tambah dengan 5AX kuasa 3. Just masukkan X3 ni ke dalam 5A. Itu saja. Kita tengok pada question 2, di mana soalan ni akan diberi seperti inilah, 2AB darab dengan 4B kuasa 2C. So bila kita tengok, kita akan tengok yang kuasa ni dulu, kuasa 2. Bila kita tengok kuasa 2 ni, kalau siapa yang lemah seperti saya akan buat macam ni lah. 2AB darab dengan 4BC. So bila kita tengok macam ni, kita dah tahu dah B ni ada 2 kali lah. Kita akan darab antara yang sama lah, sama rumah dia ataupun perkali dia. So kita tengok 2 dengan 4. Bila kita tengok 2 dengan 4, kita akan darabkan seperti biasa. 4 kali 2, 8. So 8, A ada 1 kan. So tambah seperti biasa, A, B ada berapa? B, ada 3B. Jangan tulis 3B pula, kita akan tulis B kuasa 3. Dan yang terakhir adalah C. C ni ada 1, C ni saja. So inilah jawapan dia. Okey, kita tengok pada expression yang keempat adalah division, iaitu bahagi. Kita tengok pada soalan yang pertama. Kita tengok dia akan bagi 14XYZ bahagi dengan 7XZ. So macam nak selesaikan? Kita tengok dari sini. Okay, saya tolak ke atas sikit. First kita buat macam biasa dulu. 14XYZ. Kita ambil balik soalan ni, 7XZ. So apa yang buat, kita kena bahagi berkali lah, ataupun kalau saya senang panggil, saya panggil rumah ni lah. So 14 kali bahagi 7 sama dengan, 7 ni akan jadi 1, 14 ni akan jadi 2. So X dah ada, potong saja. So Y tak ada, kekalkan. Z ada, kita potong saja. Yang kita ingat adalah 1, 2Y. So jangan tulis 1 kat sini, 1 ni tak ada apa-apa dah. Kita tulis kat sini 2Y. So inilah jawapan dia.
Okey, kat sini mesti ada ramai tanya, kenapa tulis 2y saja? Kenapa satu ni tak diabaikan? Okey, kalau saya tulis sini 2y sama dengan 1, sama tak? Sama je. So boleh potong je seperti biasa. So kita ambil pada sini sahaja 2y. Okey, kita pergi pula soalan yang kedua, di mana soalan ni kalau kita tengok agak susah lah. Okey, kalau rasa susah ni, firstly kita senaraikan seperti biasa dahulu, tapi dengan kaedah per lah. Macam ni per, ambil ni pula 15 C kuasa 2 DE. Okey, lepas kita senaraikan yang tadi tu, kita senaraikan balik secara terperinci lah. Ini kaedah di mana kepada yang orang-orang lemah seperti saya lah. Okey, C2 2E tu per dengan 15 C, ada 2 tadi kan, 2 DE. Kalau kita dah senaraikan seperti ini, kita bahagikan seperti biasa. Kita ambil yang nombor dahulu lah, 5, 15. So 5 ni akan jadi 1, 15 ni akan jadi 3. Ni ikut sifir 5 lah, bagi sifir 5 C, potong C saja, D, lepas tu E. Kita ambil saja yang tinggal. So kita ambil yang tinggal adalah D per dengan 3C. Itu sahaja. Oh, jangan lupa negatif 0%. Ini dia. Kita pergi pula pada expression yang terakhir, iaitu many expression. So many expression ni means banyaklah dia punya operation dia. Tak kisahlah tambah ke tolak ke darab ke bagi, dalam satu soalan dibentukkan seperti ini. Kita tengok soalan ni. Soalan ni dia ada dua expression, iaitu addition dan subtraction. Okay, firstly kita tengok pada expression tolak ni dan juga dia punya kurungan ni. Bila kita tengok multiplication, kita kembangkan seperti biasa dahulu. So yang ni positif yang positif 3p, bila datangnya negatif akan jadi negatif 3p. Kita tengok pula 4q ni. 4q ni positif, apabila dikembangkan pada negatif, automatik dia akan jadi negatif 4q. Okey, kalau kita dah senaraikan seperti ini, kita ambil balik ni lah, yang belakang ni pula. Belakang ni tak perlu kembangkan negatif, just salin balik 6p tolak 2q. So jangan lupa pula yang ni letak di bawah, tolak 3p tolak 4q. Okay, bila kita dah senaraikan seperti ini, saya turun ke bawah sedikit. Kita selesaikan seperti biasa, tapi sebelum selesaikan make sure kita samakan dia punya perkali dahulu lah. Ni geng dia lah, 6p tolak dengan 3p sama dengan 3p. Okay, lepas selesaikan 6p dengan 3p ni, kita selesaikan pula q, perumah dia. So kita selesaikan seperti biasa, negatif 2q tolak dengan 4q akan jadi 6q. So inilah jawapan dia. Okey, kita tengok pula pada soalan yang kedua. Dia akan membabitkan multiplication, addition dan subtraction. Okey, tapi asalnya adalah multiplication lah. Untuk selesaikan soalan ni adalah kita kena kembangkan x dengan a, lepas tu x dengan 6. Okey, so kembangkan seperti biasa. So ada ax. Okey, ini negatif 6x. Okey, apabila kita dah selesaikan, kita potong lah untuk elakkan timbulnya kekeliruan. Kita ambil pula yang 5 ni. 5 ni kita kembangkan seperti biasa. So positif 5 darab dengan A akan jadi positif 5A. Lepas positif 5 darab dengan negatif 6, dia akan jadi negatif 30. So ada geng dia tak? Bila tak ada geng, inilah jawapan dia. Okey, kita tengok pula pada soalan yang ketiga, di mana division dan juga subtraction. So dia punya bentuk soalan ni adalah more kepada division lah. First sekali kita terperincikan dahulu. Okey, 6P ni ada 3. 1, 2, 3. Q ni ada 2. 1, 2. Dan juga tolak dengan 10. P ada 2. Q ada 1. Bahagi dengan 4Q. Okey, bila kita dah terperincikan ini, kita bahagi pula pada 2. Jadi kita bahagikan 2 ni lah. Dia ada 2 per lah. Okey, saya tolak ke bawah lagi. Bahagikan macam ni saja. 6P QQ. Sorry, ada P ada 3. Bahagi dengan 4Q. Tolak dengan 10P ada 2. Bahagi dengan 4Q. Okey, bahagikan terlebih dahulu lah seperti ini. So potong macam biasa. Kau potong lah, kita kecilkan nombor ni.
6 dengan 4. So gunakan sifar 2 di bawah, 6 akan jadi 3. Apa potong 6 dengan 4 ni, kita potong pula yang Q ni. So akan tinggal yang tak potong adalah P, 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 Q. So ada 3 P, ada 1 Q. Senaraikan balik kat sini, 3 P kuasa 3, Q ada 1. Lepas tu 2 sahaja. Bila kita dah tengok macam ni, kita tengok sini pula. Tolak jangan lupa 10 potong dengan 4. Okey, 10 kita ikut sifar 2 ada 5, sorry. So 4 akan jadi 2. P tak ada, Q ada 1. So kiranya ada kat sini adalah 5 P kuasa 2 sama dengan 2. Kita combinekan balik semula, dia akan dapat jadi macam ni lah. 3 P kuasa 3 Q tolak dengan 5 P kuasa 2 per dengan 2. So inilah jawapan dia. Alright, sebelum kita akhirkan video ini, saya ada nak tunjuk satu tips lah untuk elakkan kekeliruan. So soalan ni nampak macam sama, betul tak? Dia ada kurungan, dia ada nombor, dia ada huruf dengan huruf. So yang beza dekat sini adalah tolak, sini tak ada operation kat tengah-tengah ni. So ramai orang tanya, ni nak kena kembangkan ke? Yang ni pula kena kembangkan ke, nak kena asingkan macam mana? Okay, apabila kita tengok ada operation tengah ni, so dia tak perlu kembang. Dia hanya kembangkan adalah ini saja dia punya operation. So kembangkan seperti biasa, 6P tolak 2Q. Okey, kembangkan di sini, positif akan jadi negatif. So negatif 3P. So negatif ini bertemu dengan positif akan jadi negatif 4Q. So selesaikan seperti biasalah dekat sini. Selesaikan 6P dengan 3P jadi 3P. So negatif 6Q. So ini jawapan dia. Manakala yang ni pula, yang kosong ni, baru boleh kembangkan antara kurungan ini dengan kurungan ini. Kembangkan seperti biasa, kembangkan seperti biasa. Anda kena tengok antara kurungan ini. Kalau antara kurungan ni ada operation, means kena selesaikan seperti inilah. Kalau tak ada operation di tengah, means kembangkan sahaja. Mulakan kembang tu ada nombor yang biasanya kebanyakan tak ada yang samalah. So itu saja daripada saya. Okay guys, sampai di sini saja video kali ini, dan terima kasih kerana menonton 5 Amazing, dan jangan lupa like, share dan subscribe ya. Okay, bye.